Selamat pagi kepada Encik J.H. Johnson dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentang e-poster bertajuk Konsep Etika dari Perspektif Agama Hindu yang kumpulan kami telah dibuat. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, kami memperkenalkan diri. Saya Tinagaran Anak Lelaki Raja. Nombor metrik saya adalah 01DDT20F2032. Nama saya adalah Hemasri Anak Perempuan Cadara dan nombor metrik saya adalah 01DDT20F2001. Nama saya ialah Komiti Anak Perempuan Arjunan dan nombor metrik saya ialah 01DDT20F2051. Nama saya ialah Kawina Anak Perempuan Siwaguru. Nombor metrik saya adalah 01DDT20F2063. Nama saya adalah Santi Anak Perempuan Baskaren. Nombor metrik saya adalah 01DDT20F2035. Pertama sekali, saya menerangkan tentang sembahyang agama Hindu. Sembahyang adalah satu bentuk amalan agama yang memerlukan hubungan dengan Tuhan, roh atau kuasa gaib untuk disembah dengan cara yang disengajakan. Dalam agama Hindu terdapat pelbagai jenis doa dalam bahasa Sanskrit, pratana atau puja. Ia berdasarkan beberapa hari keramat dalam agama Hindu atau penyembahan Tuhan atau roh yang dihormati. Sembahyang boleh dilakukan di kuil keluarga atau kuil dalam ahli yang berkaitan. Ritual kadang-kala melibatkan api atau air sebagai simbol kesucian. Pembacaan ayat mantra secara berterusan dengan notasi dan masa tertentu atau juga meditasi mendalam ditujukan kepada dewa yang dimaksudkan. Penyembahan dalam agama Hindu boleh diarahkan kepada roh orang suci yang dihormati dewa atau semua Trimurti. Dewa tertinggi dalam agama Hindu, penjelmahan Tuhan atau meditasi untuk mencapai kebijaksanaan sebenar, mencari ketiadaan tanpa model seperti yang diamalkan oleh orang bijak dan orang suci zaman dahulu. Kesemuanya bertujuan untuk memenuhi keperluan rohani peribadi atau mencapai pencerahan rohani. Dalam agama Hindu, boleh bersembahyang kepada kebenaran dan kewujudan mutlak tertinggi yang disebut Brahmin atau umumnya ditujukan kepada salah satu manifestinya dalam Trimurti, iaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Vishnu sebagai dewa pemelihara, Shiva sebagai dewa pemusnah, atau ditujukan kepada avatar jelmahan Vishnu di muka bumi iaitu Rama dan Krishna. Penyembahan juga boleh ditujukan kepada Shakti Dewa iaitu Dewi yang menjadikan rakan kongsi Tuhan. Penganut Hindu kebanyakannya bersembahyang dengan menggenggam tapak tangan dalam istilah khidmat yang dipanggil pranam dalam bahasa Sanskrit. Itu saja daripada saya. Lepas ini Hemasri akan sambung. Terima kasih Tinagaran. Sekarang saya akan bercakap tentang adat agama Hindu. Seterusnya, saya akan menerangkan adat resam yang terdapat dalam agama Hindu iaitu perkahwinan, kelahiran dan kematian. Pertama sekali, dalam adat perkahwinan terdiri daripada 4 iaitu berisik, lawatan ke rumah pengantin perempuan, ikat janji dan juga upacara perkahwinan. Yang pertama ialah berisik. Jadi, beberapa aspek diberi perhatian seperti faktor etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Selepas itu, faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial keluarga juga turut diambil kira. Bukan itu sahaja, maklumat-maklumat ini diperolehi daripada pihak yang terlibat dan juga menerusi sahabat, handai dan saudara mara. Yang kedua adalah kunjungan ke rumah pengantin. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi rumah bakal pengantin perempuan untuk melihat bakal isteri. Seterusnya, buah tangan akan dibawa atas niat yang baik dan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Dan juga pihak perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju. Yang ketiga adalah ikat janji iaitu nicayam.
bapa kedua-dua belah pihak akan berbincang mengenal perkahwinan tersebut. Selanjutnya, bakal pengantin lelaki akan melafazkan ikat janji. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang yang dinamakan tambulam marudel. Akhirnya adalah upacara perkahwinan. Jadi, perkahwinan akan dimulakan dengan upacara niscaya dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. Seterusnya, kad undangan disapu dengan air kunyit dibawa ke kuil dalam jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan. Selain itu, dalam adat resam yang kedua adalah kelahiran. Jadi, yang ini adalah semasa mengandung. Dalam adat walai kaba adalah adat yang dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia 7 hingga 9 bulan. Dalam masa yang sama, wanita hamil juga memakai sebentuk gelang dan tangan baru iaitu sulkaba. Selepas bersalin, waktu kelahiran dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanac Hindu. Akhirnya, bayi yang baru lahir akan mandi dengan air minyak. Akhir kata, bagi untuk kematian pula, kunyit disapu pada mata, duit silingnya diletakkan di atas dahi dan juga mayat akan dibakar dan abunya dihanyutkan di laut. Itu saja daripada saya. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang pakaian, penyampai bersama saya akan menghuraikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Himasri. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang pakaian tradisional agama Hindu. Terdapat dua jenis pakaian iaitu dhoti dan sari. Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan saja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah paha dan kemudian disanggulkan pada bahu. Kemudian kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Ada juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan cedik, manakala sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai. Kebanyakan kain sari adalah jarang dan lembut. Sebelum memakai sari, si pemakai perlu memakai baju yang ketat dan singkat. Kemudian sari dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri. Lilitan pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali untuk menguatkan lilitan supaya tidak terurai. Itu saja daripada saya. Saya akan sampaikan kepada penyampai saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kavina. Saya hari ini akan menerangkan berkaitan dengan hari perayaan bagi penganut agama Hindu. Perayaan yang utama mereka merayakan adalah Hari Deepavali, Hari Thaipusam dan Hari Thaiponggal. Hari Deepavali, perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil, antara bulan Oktober dan juga November, dan juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Menurut legenda, Raja Naragasuri yang kejam dan selalu memeras rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Mahakrishna. Sebelum mati, Raja Nagasuri meminta semua manusia agar mereka meraih hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada yang mereka yang baik tentang godaan hantu dan peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Seterusnya adalah Hari Thaipusam. Perayaan ini bagi menghormati Dewa Hindu iaitu Lord Murugan. Perayaan ini disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil yang dikenali juga sebagai bulan Thai. Bagi penganut yang beragama Hindu, Thaipusam adalah hari untuk menghapuskan dosa-dosa yang bertaubat sepenuhnya akan kesalahan yang lepas. Sebelum menyambut Thaipusam, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan membersihkan jiwa. Selain itu adalah Hari Thaiponggal, merupakan perayaan menuai yang dirayakan mengikut kalender Hindu. Disebabkan hari perayaan Thaiponggal ditetapkan dalam kalender Hindu, Hari Thaiponggal disambut berbeza dengan tempoh menuai yang sebenar.
Pada kebiasaannya, orang-orang Tamil akan merayakan perayaan menaungi Tai Pongal pada minggu kedua bulan Januari. Pada subuh pagi Tai Pongal, para petani akan bangun dan memasak bijiran yang baru dituai yang dikenali sebagai Pongal. Masakan Pongal ini merupakan masakan hasil tuaian baru yang akan dipersembahkan kepada matahari pada waktu pagi. Pesta Tai Pongal merupakan hari bagi memuliakan Dewa Matahari yang penting kepada semua tanaman. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya mengenai makanan tradisional dan juga tarian, Sandhya akan. Terima kasih saudari. Makanan tradisional agama Hindu. Pertama, dosai juga terdiri daripada pelbagai jenis seperti dosai telur, dosai cili, dosai bawang dan sebagainya. Makanan tradisional ini sering dimakan oleh rakyat Malaysia terutamanya kaum India. Makanan tradisional ini berasal dari India. Dosai dimakan sebagai sarapan pagi atau makanan malam. Dosai amat kaya dengan karbohidrat dan protein. Seterusnya, murku. Makanan tradisional ini juga berasal dari negara India. Murku amat lazat dan senang untuk disediakan. Rakyat United Kingdom merujukkan murku sebagai cakri di negara tersebut. Idli juga berasal daripada India. Ia dimakan sebagai sarapan pagi ataupun sebagai makanan ringan. Makanan ini sering dihidang dengan sambal daripada buah-buahan dan lain-lain. Selain itu, badai pula merupakan sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung beras dan berbentuk roda dengan lubang di tengah. Satu lagi hidangan berasal dari India ialah nasi daun pisang. Hidangan ini mendapat namanya daripada daun pisang yang digunakan sebagai alas nasi mengantikan pinggan makan. Hidangan daun pisang adalah hidangan sayuran dengan 3 atau 4 jenis makanan sayuran ditawarkan. Ia bukan saja digemari oleh kaum India tetapi juga diminati oleh kaum-kaum yang lain. Seterusnya, tarian agama Hindu. Saya akan mengulaskan tentang tarian agama Hindu. Tarian Bharatanatyam merupakan salah satu gaya tarian klasik India. Tarian klasik Bharatanatyam merupakan salah satu tarian yang penuh dengan tradisi yang untuk menguasaikan natyam merupakan salah satu tarian yang penuh dengan tradisi yang mana untuk menguasai perlu mengambil masa bertahun-tahun kerana dapat pelbagai gerakan tangan, kaki dan mata yang harus dipelajari demi untuk persembahkan tarian warisan yang lama dihormati secara lengkap, penuh dan kegembiraan. Seterusnya, tarian Kathakali merupakan salah satu jenis tarian klasik India yang berasal dari utara India. Tarian ini adakan selepas berdoa kepada Tuan Ganesha. Tarian Kathakali dipersembah oleh penari lelaki dan wanita. Akhirnya, Kuchipudi adalah sebuah tarian India klasik berasal daripada Andhra Pradesh, India. Ia juga terkenal di seluruh India Selatan. Para pelakon menyanyi dan tarikan tarian ini pada upacara persembahan di kuil. Tarian Kuchipudi memiliki teknik yang lebih bebas dan luas berbanding dengan jenis tarian klasik lain. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.